TV KPM. Senangnya dalam hati kalau ada rumah idaman. Sila tengok atas bawah rumah yang cantik. Wah, satu lagi. Senangnya dalam. Cukup. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Baik, anda sedang menyaksikan Road to Success SPM yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Baik, mesti anda semua tertanya-tanya. Dah kenapa pula saya menyanyi lagu tadi? Tiba-tiba lirik pula ditukar dengan ada rumah idaman. Iyalah. Hari ini subjek yang kita nak belajar adalah pendidikan seni rekaan visual ataupun hiasan dalaman. Kalau nak tahu betul tak betul, kan dekat sini ada. Dekat sini pun ada juga. Tapi apa yang saya seronok sangat sebab cikgu kita ni, beliau memang cukup hebat. Dengan kata dia ada 10 buah rumah. Rumah dia semua cantik-cantik. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Cantiknya kalau Suraya. Itu nama dia, Cikgu Suraya Hani. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah. Ya, beliau ini merupakan Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual. Hebat bukan, Cikgu? Rumah yang ke-11 bila nak siap? InsyaAllah lah 2030 agaknya. Lambat lagi, Cikgu. Kan? Lambat lagi. Ya, Cikgu. Sebab ada 9 yang menunggu ni. Ada 9 menunggu. Wah, banyak duit. Okey, Cikgu, saya nak tanya ni bagi subjek pendidikan seni visual yang mana hari ini kita nak belajar rekaan hiasan dalaman, betul? Reka bentuk dalaman. Reka bentuk dalaman. Ya, betul. Senang kata, siapa yang nak menjadi interior designer? Antaranya. Ya. Sebab ini, bidang reka bentuk dalaman ni sebenarnya sebidang yang besar. Okay. Dan departmen di bawahnya salah satunya adalah rekaan hiasan dalaman. Macam tu. Saya pasti siapa yang mengambil subjek ini, diorang sangat seronok, Cikgu, kan? Ya, betul. Ya, ingat, seronok juga. SOP jangan lupa. Jadi kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi disebabkan itu, Cikgu, boleh kita pergi ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh? Okey, jom, Cikgu. Silakan. Baik, seperti biasa, di atas meja kita ada hand sanitizer. Jadi Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Besar gelang emas, Cikgu. Alamak. Besar gelang emas, Cikgu. Okey, baik. Tadi Cikgu dah mengatakan serba sikit mengenai subjek ini dan apa yang mereka boleh, orang kata selepas ambil subjek ni, dia punya cabang dia untuk menjadi seorang apa, kan, Cikgu, betul? Ya, betul. Ya, dan kita juga nak tahu ni apa pandangan pelajar mengenai subjek ini. Nak tahu? Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nadia Patusha, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Saya amat gemar akan subjek pendidikan seni visual kerana saya dapat mempelajari pelbagai teknik untuk menghasilkan sesuatu hasil seni seperti contoh seni lukisan. Pada mulanya bagi saya amat sukar, tetapi dengan bimbingan dan latihan yang diberikan oleh guru, saya sedikit sebanyak dapat perbaiki hasil seni saya supaya menjadi lebih baik. Assalamualaikum semua, saya Muhammad Amir Zudin bin Harun dari SMK S2. Pada pendapat saya, reka bentuk dalaman sangat penting dalam bidang kesenian kerana kerjaya sebagai pereka bentuk dalaman merupakan antara kerjaya yang berpotensi besar dan menarik seperti pereka set, pereka bentuk dalaman, pereka pelan dan sebagainya. Saya harap saya dapat mencapai cita-cita saya untuk menjadi pelukis pelan di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Itu dia pandangan pelajar yang mengambil subjek pendidikan seni visual. Cikgu, saya sebenarnya cukup tertarik daripada tadi, Cikgu. Ini dia mock-up bagi hiasan dalaman. Dengar kata ini dibuat oleh bekas pelajar Cikgu, betul? Murid saya. Murid Cikgu? Ya. Kata namanya Puteri. Ya, betul. Mungkin Cikgu boleh terangkan sikitlah. Ya Allah, cantiknya. Sebab katanya sebelum ini, kalau di KBSM, kena buat model satu tingkat saja. Betul, Cikgu? Bukan. Kalau KBSM, selalunya lah. Okey. Murid kita
tak advance sangat. Okey. Dia nampak model satu tingkat saja. Satu tingkat saja. Satu tingkat saja. Maknanya kebanyakan murid kita kalau kita bagi kerja, Okey. tugasan atau task kan, murid kita akan membayangkan hanya rumah setingkat. Okey. Tapi bila KSSM ni kita dah ada buku teks kan, kita pun nampak murid kita lebih maju, lebih ke hadapan, level pun lebih tinggi. So kita nampak kreativiti tu lebih meningkat lah. Macam tu. Seperti inilah cikgu. Ya. Ya, terima kasih kepada adik putri. Sangat-sangat cantik. Ini kalau saya pemeriksa ni saya bagi dia A+ dah cikgu. Okey, baik sekarang ini kita nak tengok siapa pula sekolah pilihan hari ini. Mereka semua datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Dan siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Wah, ramainya. Wah, ramainya. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan ini dulu. Teja, bagi tahu nama awak dan juga cita-cita awak. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Teja Ayu Husna binti Muhammad. Cita-cita nak buka salon. Nak jadi hairdresser. Nice. Okey. Baik. Seterusnya, Yuan. Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Lee Yuan dan cita-cita saya nak menjadi animator. Animator. Nice. Okey. Seterusnya, Daini yang kata sebelah ada kawan dia juga. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nordaini Syasha. Cita-cita saya nak jadi cikgu tadika. Wah, ini mesti suka dekat budak-budak ni. Tadi Daini sebelum kita start, wah, awak punya happy dah. Sekarang ni pun jadi nervous pula. Kenapa Okey. Baik, seterusnya. Ini cikgu. Ini Army di Malaysia sangat. Presiden Army Malaysia katanya. Husna. Ketua tingkatan tu. Silakan Husna. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Husna Kamila binti Harun dan cita-cita saya nak menjadi guru bahasa. Guru bahasa. Nyanyi sikit lagu tu. Tak apalah. Tak apalah. Okey, baik. Seterusnya kita ada Razana. Betul ke? Ya. Hai, Assalamualaikum kepada semua. Nama saya Razana Fazli binti Abu Kalam Azad. Cita-cita saya nak jadi seorang usahawan. Usahawan, insya-Allah. Amin. Dan terakhir sekali, namanya siapa tu? Assalamualaikum semua. Nama saya Risa Carmila dan cita-cita saya untuk menjadi sebagai seorang juruterbang. Pilot. Pilot. Nice. Okey, baik. Itu dia antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita semua pada petang ini, cikgu. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Cikgu dah bersedia nak mengajar? InsyaAllah. Relax dulu, cikgu. Kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan dalam Road to Success SPM 2021. KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Naim dan ini adalah pandangan saya tentang reka bentuk dalaman. Saya dapat mengetahui banyak perkara tentang kerjaya dan khusus yang ditawarkan di universiti tempatan. Sekarang saya sudah tahu bahawa terdapat banyak bidang kerjaya yang luas seperti pereka set dan juga pereka ruang pameran. Saya berharap bahawa cita-cita saya untuk menjadi pereka set tercapai. Terima kasih. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, ini aku nak update sikit mengenai kes COVID harian di Malaysia, cikgu. Cikgu rasa berapa hari ini, cikgu? Tak pastilah 4,000 kot. Berapa? 4,000. Ya, cikgu. Salah. Kes hari ini 5,803.
3. Jadi kepada anda semua, berkata kita sama-sama kita jaga kita, sila patuhi segala SOP supaya putusnya rantaian COVID-19 ini, cikgu kan. Amin, insya-Allah. Baik, cikgu. Saya pasti semua dah tak sabar dah ni, terutamanya Risa. Tadi dia cakap kat saya, abang cepatlah nak belajar. Ya, sabar Risa. Relax. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan bagi subjek pendidikan seni visual bagi bab reka bentuk dalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Hani. Okey, untuk semua, anak murid semua, hari ini cikgu akan beri sedikit perkongsian berkenaan tajuk reka bentuk dalaman. Okey, pendidikan seni visual tingkatan 4 KSSM. Okey, tajuk 6. Ini kita punya tajuk hari ini. Okey. Sebelum kita meneruskan pengajaran dan pembelajaran, suka cikgu ingatkan kamu tentang standard kandungan reka bentuk dalaman. Okey, kita ada 4 standard kandungan, iaitu 6.1 pemahaman terhadap prospek kerjaya pereka bentuk dalaman, kemudian 6.2 eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan konsep, 6.3 penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber serta teknologi dalam penjanaan tugasan, dan yang keempat, 6.4 penghayatan terhadap hasil karya reka bentuk dalaman dengan menggunakan bahasa seni visual. Okey. So bahasa seni visual ni Akmal sebenarnya dia bermula daripada tingkatan 1 lagi. Okey. Bahasa seni visual selalunya kita kenali sebagai asas seni reka. Kalau sebelum ni lah KBSM, asas seni reka. Okey. Dan asas seni reka ni terbahagi kepada 2. Ada 2 tajuk kecil, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Dan perkara ini sangat penting sebab apa-apa hasil karya kita sekalipun, kita akan berpadukan dengan bahasa seni visual ataupun asas seni reka itu sendiri. Okey, cikgu nak tanya, masih ingat lagi ke asas seni reka iaitu unsur seni dan prinsip rekaan? Suka cikgu nak bertanya ke anak-anak cikgu ni. Ya, ini soalan tiba-tiba dia keluar ni. Okey, cikgu nak tanya kepada mereka? Boleh tak? Okey, ada sesiapa yang nak jawab? Okey, unsur seni ada berapa? 6. Okey. Apa dia yang 6 tu? Nombor 1. Okey, siapa nak jawab boleh angkat tangan dulu. Okey, Teja, silakan. Rupa. Okey, rupa. Lagi? Oh, semua angkat tangan ni. Susah cikgu nak pilih. Okey, 1. Okey, turun tangan. Turun tangan. 1, 2, 3. Habis. Semualah jawab. Okey, Razana. Cikgu nak Razana jawab semualah. Okey, siapa cikgu tadi? Razana. Okey, Razana jawab dulu yang ni Okey, rupa, silakan Razana. Rupa, bentuk, warna, jalinan, bentuk ruang dan warna. Yes, okey. Itu dia unsur seni. Okey, 6 unsur seni. Okey, yang ni unsur seni ni memang kamu akan ingat sampai kamu further study nanti, sampai kamu sambung belajar. Sebab tu saya sentiasa ingatkan pelajar-pelajar saya tentang unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, manakala prinsip rekaan ada berapa? Tadi ramai pula angkat tangan. Okey, betul Risa, 7. Okey, apa dia Risa? Okey Risa, sila beritahu ketujuh-tujuhnya sekali. 1 harmoni, nombor 2 kontra, ketiga penegasan, nombor keempat keimbangan dengan irama dan pergerakan, kepelbagaian, dan kesatuan. Yes, very good. Okey. Sebab memang ini lagi satu. Okey, suka saya nak ingatkan juga, ini adalah teknik. Teknik. Bila kamu buat apa-apa atau pergi ke tajuk mana-mana atau sebelum melakukan apa-apa hasil karya, okey, ini panduan kamu. Dan ini mesti kamu hafal dan mesti master lah, kita kata kan. Okey. Saya teruskan ya. Boleh cikgu. Okey, sekarang kita ke persepsi seni reka bentuk dalaman. Okey, persepsinya ialah mewujudkan ruang persekitaran yang mampu memberi kepuasan, keselesaan dan keselamatan. Bidang ini sebagai penyelesaian masalah daripada aspek penataan ruang dan dekorasi dalaman sesebuah bangunan atau binaan. Okey. Seterusnya kita terus ke prospek dan hala tuju pereka bentuk dalaman. Okey. Kalau dah nama pereka bentuk dalaman ni, dia ada satu kerjaya. Okey.
kerjaya yang berpotensi besar dan menarik serta diiktiraf oleh Lembaga Arkitek Malaysia, okey, ke Pesatan Industri Pembinaan. Kenapa reka bentuk dalaman ni sangat bagus ataupun prospeknya sangat besar? Kerana kepesatan industri. Bila kepesatan industri, maknanya ramailah yang akan boleh bekerja. Macam tu. Seterusnya, keperluan bidang kreatif lebih meningkat. Dan skop bidang adalah merangka pelan lantai, meletakkan susun atau ruang dan objek sesebuah bangunan. Contohnya, hotel, pejabat, rumah kediaman, restoran dan pentas teater. So, sekarang ni mungkin ada murid-murid yang kurang faham ataupun murid-murid yang kurang pendedahan. Okay? Kalau reka bentuk dalaman ni, you jangan tertumpu pada hiasan dalaman saja. Kan, kita sekarang ni yang saya nampaklah kan, masyarakat kita pun kita kena bagi sedikit kesedaran lah. Okay. Kalau kita dah belajar ni, okay, maksudnya reka bentuk dalaman ni, dia punya skop lagi luas. Bidang dia lagi luas. Dan hiasan dalaman tu hanyalah salah satu departmen sahaja. Macam tu. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh peluang kerjaya. Okey, kerjaya dalam bidang reka bentuk itu sendiri, kemudian dalam bidang rekaan pentas, televisyen dan produksi filem atau drama. Okey, kerjaya dalam bidang akademik. Okey, kalau kerjaya dalam bidang akademik ni selalunya kita sedia maklumlah pensyarah ataupun guru. Macam saya inilah. Okey, seterusnya kerjaya dalam firma binaan yang diperlukan dalam sektor awam dan swasta, ataupun kita boleh membuka firma atau menjadi usahawan. Macam Razana tadi kan? Dia nak jadi usahawan. Kalau kamu nak jadi usahawan dalam bidang reka bentuk dalaman pun tak ada masalah. Ya, betul. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita ada kaedah reka bentuk dalaman berkonsepkan kontemporari. Okey. Okey, nombor 1 adalah susun atau ruang. Okey. Susun atau ruang. Okey. Ia memberi keselesaan dan memenuhi cita rasa pengguna. Kemudian, contoh bentuk susun atur iaitu bentuk L, I, H, U, G dan bentuk pulau. Okey, kalau bentuk susun atur macam ni, Akmal, awak rasa dekat bahagian mana? Yang ini cikgu bentuk susun atur. Saya rasa nasib baiklah Teja boleh tolong saya. Teja, agak-agak kat mana Teja? Boleh tolong? Teja? Teja. Assalamualaikum. Ya. Okey, kalau bentuk susun atur iaitu bentuk L, I, H, U, G dan bentuk pulau ni selalunya dekat kawasan mana? Dekat area mana yang kita sesuai buat reka bentuk? Dapur. Ya, betul. Yeah. Sebenarnya kesesuaiannya adalah dekat bahagian dapur. Kalau dekat rumah kediaman, bahagian dapur lah yang sesuai dengan susun atur yang sebegini. Ya. Okay? So, saya tengok ada bentuk pulau island selalu orang buat dekat dapur tu. Betul. Pandai ni, bijak ni. Saya saja tak nak nampak pandai cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, pengudaraan. Okey, pengudaraan. Faktor penting dalam pergerakan angin dan udara. Okey. Kemudian penggunaan kipas, penyaman udara, pintu dan tingkap. Itu untuk pengudaraan suatu ruang lah dalam reka bentuk dalaman, sangat penting. Ya. Okey, kita teruskan yang ketiga iaitu pencahayaan. Pencahayaan menyerikan suasana, memberi keselesaan dan membangkitkan perasaan melalui sumber-sumber jadi dan buatan manusia berkait dengan kedudukan pintu dan tingkap. Okey. Kalau pencahayaan dia ada semula jadi dan buatan manusia. Kalau semula jadi itu pencahayaan daripada mana? Matahari cikgu. Yes, betul. Okey, matahari buatan manusia seperti kita sedia maklumlah. Okey, lampu kan? Itu. Okey, Yang nombor 4 iaitu anthropometric. Anthropometric ni kita jarang-jarang kedengaran lah perkataan ni. Ni perkataan yang saya rasa bombastik. Okey. Dia berkait rapat dengan ukuran dan saiz manusia. Penting agar produk, sistem dan ruang dapat menepati kehendak. Selalunya kehendak pelanggan lah. Okey. Kita teruskan dengan kita punya inovasi dalam reka bentuk dalaman. Okey, dalam reka bentuk dalaman ada juga inovasi, iaitu mendapat pengiktirafan daripada Lembaga Arkitek Malaysia. Ini adalah satu badan yang mengawal selia profession ini.
Maksudnya profession ni siapa yang berdaftar di bawah Lembaga Arkitek Malaysia, dia akan kawal selia, dia akan peganglah pereka-pereka ni. Okey. Kemudian PPDM atau MIID iaitu satu pertubuhan pereka bentuk dalaman Malaysia. Okey. Meningkatkan pertubuhan ini adalah untuk meningkatkan industri dan mengadakan pelbagai aktiviti untuk kesedaran masyarakat. Dia nak timbulkan minat, nak timbulkan kesedaran masyarakat tentang reka bentuk dalaman. Okey. Mungkin satu masa dulu reka bentuk dalaman ni kurang diketahui. Kurang mendapat pendedahan. So, sekarang ni bila ada pertubuhan macam ni sangat baguslah. Betul. Okey. Seterusnya pelbagai pertandingan diadakan. Contohnya MIID Reka Awards. Okey. Dan RIX ni stand for Reka Interiors Exhibition. Okey. Iaitu pameran yang berkongsi idea terkini, inovasi dan kreativiti. Yes. Itulah ya, serba sedikit tentang kita ulang kajilah tentang reka bentuk dalaman ini. Yes. Okey. Macam saya akan tunjukkan tentang soalan-soalan dan kita ada beberapa jenis soalan. Macam saya buat objektif, subjektif dan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat kan? Yes, kebat. Okey. Sekarang ni pengajaran dan pembelajaran kita mesti relate dengan kebat. Macam mereka seni visual pun ada kebat. Okey. Selalunya sebelum ni mungkin subjek lain yang terdedah kan dengan kebat, tapi sebenarnya yang tak tahu mereka seni visual pun ada juga. Okey. Macam objektif ni, okey. Kalau soalan objektif kita untuk KSSM ada 40 soalan. Dan 40 soalan Yes, 40 soalan. Okey, dia ada aneka jawapan lah. Okey. A, B, C, D. Kemudian subjektif, murid kena tulislah. Kan? Dan kemahiran berfikir atas tinggi, okey, murid kena berfikir. Okey, subjektif ni selalu yang ada di depan mata lah dalam buku teks, ada okey, dia boleh cari dalam Google apa semua kan. Tapi kalau kemahiran berfikir aras tinggi, you kena fikir sendiri macam mana. Macam tu. Berfikir di luar kotak cikgu kan, senang kata. Yang nombor 1 objektif, kertas 1, subjektif dan kemahiran berfikir aras tinggi ni untuk kertas 3 iaitu folio. Folio seni SPM. Baik cikgu. Katanya selepas ni kita ada soalan untuk kita nak tanya kepada kawan-kawan kita ni. Untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Siapa tak dapat jawab, siap. Okey, jadi kepada anda semua, kita nak rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung balik kita punya pembelajaran dalam Road to Success SPM 2021. KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozaliza binti Miswan, ibu kepada pelajar Husna Kamila binti Harun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Seremban Negeri 9 adalah calon pelajar SPM tahun 2021. Ibu berharap agar Husna mendapat keputusan yang cemerlang dalam pendidikan seni visual dan menjadi seorang murid yang lebih kreatif dan berkaliber dalam bidang kesenian. Sekian, terima kasih. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, sekarang ini kita katanya cikgu nak tanya soalan kepada mereka. Jadi pelajar-pelajar sila siap sedia. Nanti jadi serius pula kan. Okey cikgu, jom kita sambung balik kita punya pembelajaran kita. Okey, jika sebelum ini saya dah terangkan tentang soalan objektif, subjektif dan kemahiran berfikir aras tinggi, okey, saya ulang lagi sekali. Soalan objektif ni, okey, soalan yang ada aneka jawapan. Okey. Soalan subjektif selalunya soalan-soalan yang akan dikemukakan jawapannya akan ada dalam buku-buku teks atau buku-buku rujukan. Manakala kemahiran berfikir aras tinggi ini, kamu akan berfikir sendiri. Apakah jawapan yang terbaik dan paling tepat? Okey. So itulah contoh-contoh soalan yang cikgu sediakan pada hari ini. Okey, kita terus ke soalan contoh 1. Okey. Okey, ini adalah bentuk soalan objektif. Okey.
Dalam bidang reka bentuk dalaman, namakan bidang pekerjaan yang terlibat bagi rekaan gambar di sebelah. Okey, kalau kamu dapat soalan yang sebegini, okey, nombor 1, apa yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu tahu adalah kata kunci untuk soalan ini. Okey, kemudian kamu mesti tahu tentang kehendak soalan. Okey, untuk soalan contoh ni, yang satu ni, okay, siapa yang boleh jawab? Okey. Apa dia? Apa kata kunci? Ada sesiapa volunteer? Okey, Yuan. Okey. Kata kunci tu bidang reka bentuk dalaman dan bidang pekerjaan. Okey, ni reka bentuk dalaman. Okey. Pekerjaan. Okey, kehendak soalan? Kehendak soalan dia adalah apa? Kehendak soalan dia UN? Bidang kan. Sebab tentang adakah rekaan gambar di sebelah itu, cikgu? Ya. Sebenarnya kalau kehendak soalan, okey, kita dah tahu kata kunci dia nak pekerjaan, reka bentuk dalaman. Dan dia suruh kita refer kepada gambar. Gambar di sebelah. Okey, gambar di sebelah. Okey, ni. Okey, gambar di sebelah. So, bila kamu gariskan macam ni, kamu akan lebih peka. Kamu akan lebih alert dengan soalan. So, kamu jarang-jarang kamu akan buat kesalahan. Okey? Bila kamu lihat gambar ni, okey? Okey, Yuan? Okey, yang lain boleh tengok, Okey, bila you tengok gambaran ini, gambar yang diberikan, okey. Ni gambar tentang apa? Sebuah pentas. Ya, sebuah pentas. Dan di sini adalah apa? Okey, ini adalah pentas. Kan? Ni apa? Tempat duduk penonton. Yes. Okey, ini tempat duduk penonton. Okey, itu adalah dia punya hint. Itu adalah dia punya petunjuk. Okey. Bila dia berkaitan dengan pentas, dia berkaitan dengan tempat duduk penonton. Okey, petunjuk dah ada di sini. Okey. So kita go through one by one. Okey, jawapan dia apa, Yuan? Jawapannya pereka set. Okey, you jawab jawapannya adalah pereka set. Tapi kenapa jawapan dia bukan pelukis pelan? Kenapa jawapan dia bukan pereka bentuk dalaman? Kenapa jawapan dia bukan pereka ruang pameran? Ini teknik ya. Teknik. Bila kamu dapat soalan macam ni, sebab apa? Saya dah implement. Okey. Bentuk soalan yang sebegini dan saya dah implement kepada murid-murid saya. Bila kita dapat soalan macam ni, okey, bukan sahaja kita dah tahu pereka set, itu sahaja. No. Bila you dapat soalan macam ni, you akan buat lebih detail. Okey, contoh kamu tak tahu pun, kamu macam confused, kamu macam keliru. Antara pereka set ke pereka ruang pameran? Kamu ada kekeliruan di situ. Okey. Kemudian kamu dah pasti B ni pelukis pelan. Okey. Kalau pelukis pelan mesti ada lukisan gambaran daripada atas. Betul. Tapi ini tak ada sama sekali. So kita pangkah. Okey, so kita dah tak nak tengok lagi. Okey. Kemudian C, pereka bentuk dalaman. Okey, you memang familiar dengan pereka bentuk dalaman. Dia tak ada pun warna dinding, dia tak ada pun langsir, dia tak ada pun perabot. Okey, so pereka bentuk dalaman pun bukan. Okey, dan akhir sekali adalah pereka ruang pameran. Okey, macam mana you nak differentiate tu? Kan? Antara pereka set ke ruang pameran? Di sinilah petunjuknya. Tempat duduk penonton itu. Yes. Bila you boleh imagine, you boleh berimajinasi, kalau ruang pameran jarang ada penonton yang duduk. Kamu akan santai bergerak. Berdiri dan bergerak. Betul. Kalau macam tu. So bila kamu akan imagine macam tu, okey, ini pun salah. Okey, secara tak langsung walaupun you macam samar-samar, you akan tahu jawapan yang tepat. Okey. Macam tu. Faham Jelas Jadi jawapannya adalah pereka set, cikgu. Yes, jawapannya adalah pereka set. Ya, betul Yuan. Tepuklah sikit untuk kawan-kawan, untuk kawan awak. Alright. Okey. So kita tengok soalan contoh 2. Okey. Ini soalan subjektif. Apakah kepakaran yang harus dimiliki oleh seorang pereka bentuk? Apa kepakaran tu? Ya, siapa nak jawab? Okey. Boleh jawab? Saya. Okey. Okey, Risa. Yang pertama,
kepakaran yang kena ada ialah susun atur ruang. Okey. Kedua, lukisan plan. Ketiga, rekaan perabot. Keempat, pembinaan. Dan kelima, pemilihan bahan kemasan. Okey, betul. Walaupun susunan tu tidak sama dengan saya, tapi jawapan Risa, yes, betul. Semua ada di sini. Okey, iaitu susun atur ruang, lukisan plan, pemilihan bahan kemasan, rekaan perabot dan juga pembinaan. Yes. Okey. Selalunya soalan macam ni kita boleh refer je buku teks kita. Okey. Baik. Bagi tepuk sikit untuk Risa. Terima kasih Risa. Okay. Nice one Risa. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan contoh 3. Okey, apakah tujuan utama menghasilkan reka bentuk dalaman? Ya. Apakah tujuan utama menghasilkan reka bentuk dalaman? Okey. Siapa yang boleh? Saya nak jawab. Siapa? Oh, dah ini. Okey, dah ini. Okey, dah ini. Okey, apa kata kunci dia dah ini untuk soalan ni? Tujuan utama. Okey, Yes. tujuan utama. Okey, tujuan utama. Okey. Tujuan utama apa tu? Tujuan utama menghasilkan reka bentuk. Reka bentuk apa? Reka bentuk Reka bentuk dalaman. Alright. Okey. Okey, dan jawapan dia adalah? Jawapan dia D. Okey. D. Betul. Okey, D memberi keselesaan dan keselamatan. Sebab yang lain ni, okey, kita go through one by one jugalah. Okey. Menentukan status penghuni tak mungkin. Okey. Mempelbagaikan nilai ruang. Nilai ruang ni dia berkenaan dengan satu ruang tu kita pelbagaikan. Pun tidak berkenaan dan sebagai tempat perlindungan. Okey. Macam saya dah berulang kaji tadi, jawapan tu memang ternyata di situ. Okey? Okey. Jadi betul cikgu? Betul. 10 markah untuk Daini. Okey. Okey, nice one Daini. Okey, kita teruskan lagi. Okey, soalan contoh 4. Okey, antara yang berikut yang manakah tugas bagi seorang pelukis plan? Reka 1 menghasilkan lukisan teknikal, merancang set pentas. Yang ketiga menyusun atur bahan kemasan atau nombor 4 menyemak lukisan perunding. Okey, siapa yang boleh jawab? Susah ni cikgu ni. Boleh saya jawab? Okey, Razana. Ya, jawapannya lah B. 1 dan 4 kan? 1 dan 4. Ya. Okey. 1 dan 4 iaitu menghasilkan lukisan teknikal dan menyemak lakaran lukisan perunding. Okey, betul. Kan kita nak pelukis plan. Ingat Kita nak pelukis plan. Ini kata kunci kita. Okey, seterusnya. Oh, betul juga. Okey. Setiap kali kalau kawan betul, tepuk tangan Okey. Okey. Nice one Razana. Okey. Alright, kita terus ke soalan contoh 5. Apa tu cikgu? Okey. Apakah bidang yang terlibat dalam mengkaji ukuran tubuh bagi menangani saiz reka bentuk? Ini semua perkataan-perkataan terbaru, bombastik ni. Okey? Okey. Siapa yang boleh jawab? Teja Husna. Okey, Teja Husna. Silakan. Jawapan dia C, anthropometric. Okey, kenapa awak jawab anthropometric? Yap. Sebab anthropo tu dia maksud dia saiz manusia. Okey. Metric tu dia punya definisi ialah ukuran. Okey. So, kenapa bukan ergonomik? Ergonomik tu dia macam lebih mementingkan keselesaan kepada pengguna. Okey. Designomik? Design tu dia maksud dia seni reka. Dan nomik tu dia ekonomi. Dia punya ciri-ciri ialah untuk kebolehgunaan dan kebolehpasaran. Okey. Dan aerodinamik, kenapa bukan aerodinamik? Aerodinamik ni dia ialah satu cabang dinamik bendalih. Dia mengkaji tentang aliran gas ke udara. Aerodinamik ni selalunya macam bullet train. Tu kena ada designer jugalah. Dan juga untuk kereta. Yes, untuk kereta. Macam mana kita nak laju kan? Okey. Dan ini kata kunci dia mana? Teja? Kata kunci untuk soalan ini apa? Mengkaji ukuran tubuh. Yes, okey. Mengkaji ukuran tubuh, saiz, reka bentuk. Okey? Dah nampak kan?
Okey, next. Ya, jadi jawapannya betul. Piu 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 piu. Okey. Kita teruskan lagi, okey, untuk soalan contoh 6. Okey, apakah pengetahuan dan kemahiran yang perlu ada bagi pereka bentuk dalaman? Okey. Cepat. Siapa tu? Okey. Angkat tangan tinggi lagi, tinggi lagi. Tinggi lagi angkat. Okey, tinggi sangat Husna. Silakan Husna. So, jadi pengetahuan dan kemahiran yang perlu ada bagi pereka-reka bentuk dalaman ialah teknologi perisian komputer, bahan kemasan dan juga melukis plan. Yes, okey. Betul. Kita teruskan dengan soalan 7. Okey. Tepat sekali Husna. Thank you so much Husna. Okey. Baik. Cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan 7 ini Cikgu, nak berhenti rehat sekejap boleh Cikgu? Okey, boleh. Katanya diorang semua haus nak minum air. Kau tak percaya nanti kan? Nanti tengok diorang minum air sama-sama. Okey, boleh. Okey, jadi nak berhenti rehat dulu. Jangan kemana selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Saleh, bapa kepada pelajar Teja Ayu Husna binti Muhammad yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Saya mendapati anak saya ada mengambil subjek pendidikan seni visual dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Adalah menjadi harapan saya anak saya bersama pelajar-pelajar yang lain akan mendapat keputusan yang cemerlang di atas subjek yang dipilih. Saya tahu subjek pendidikan seni visual dia merupakan subjek yang begitu penting yang boleh membina memperkembangkan minda pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini. Dan subjek ini merupakan satu subjek yang subjektif yang boleh mendatangkan pilihan kepada pelajar-pelajar dalam membina kerjaya mereka di masa hadapan. Terima kasih. Alright, itu dia. Katanya ayah kepada Teja, ya? Ya, betul. Ya, famous ayah Teja lepas ni. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Cikgu, dengan kata kita masuk ke soalan kebat. Ya, betul. Macam tadi kita dah nampak bentuk soalan objektif dan subjektif. Okey, sekarang saya terus ke soalan 19 ni. Sebab soalan 19 ni adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, let's go cikgu. Okey, soalannya ialah apakah perbezaan antara konsep rekaan dalaman kontemporari dengan tradisional? Okey, so kena faham tentang kontemporari, kena faham tentang konsep tradisional. Okey, cikgu nak Razana jawab boleh? Boleh Razana? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, silakan Razana. Perbezaan antara konsep kontemporari dengan tradisional yang utama ialah perabotnya. Sebagai contoh, perabot di konsep kontemporari, rumah-rumah konsep kontemporari menggunakan perabot yang lebih elegan, iaitu menggunakan warna-warna yang neutral dan dia punya fungsi sangatlah minimalis. Kalau kita bandingkan dengan konsep tradisional pula, dia punya perabot ni lebih dramatik daripada segi ukiran dia dan juga warna yang digunakannya. Ya, betul. Ya, tepat sekali. Okey, bila kita menjawab soalan-soalan seperti ini, nombor satu, apa yang perlu kamu ada adalah kamu mesti buat research. Kamu mesti buat kajian, sedikit kajian. Okay, sekarang ni semua di hujung jari. Kalau zaman cikgu dulu, masa cikgu belajar, semua kena buka buku.
Kita mesti buka buku. Tengok kat majalah juga Ya, kadang kan. yes, banyak sumber kita. Sumber kita bukan di hujung jari. Sekarang ni kalau macam murid zaman sekarang lah kan, kalau nak sumber daripada majalah, dah boleh. Dan berpuluh-puluh majalah dia boleh pilih sumber tu. Okey, kalau dia nak ambil dalam negara boleh, di luar negara pun boleh. Tidak ada masalah. Yes, tak ada masalah. Sebab tu bila Razana memberi jawapan tu, maksudnya kita macam saya, cikgu kan. Cikgu boleh nampak bahawa Razana memang study, memang mencari jawapan di mana-mana sumber. Dan sebab tu jawapan tu tepat. Tanya Razana. Razana. Aigo. Omo. Okey. Sedikit tambahan. Okey, sedikit tambahan. Kalau soalan macam ni, okey, kita bukan berkaitan dengan soalan objektif atau kertas satu. Yang ni kita akan berkaitan dengan soalan kertas 3. Kertas 2 memang kita tak usik lah sebab kertas 2 memang untuk seni halus. Okey. Kertas 3 ni bila mana kita kena buat folio dan kita kena menghasilkan produk. Bila kita menghasilkan folio dan produk, kita mesti ada kita punya idea yang tersendiri. Bila kita ada idea tersendiri, inilah yang kita perlu buat. Kajian tu, research tu. Daripada mana kita dapat? Betul tak? Tepat tak? Macam sebelum ni, okey, kalau tak ada kajian, mungkin kamu jawab pandangan kamu. Tanpa knowledge, tanpa ilmu. Okey, tapi bila kamu buat sedikit kajian, kamu buat sesuatu itu, hasil karya itu berdasarkan ilmu atau knowledge. Macam tu. Sebab tu sekarang Akmal, bila kita berdepan dengan KSSM untuk soalan kertas 3, murid-murid kita harus wajib keluar come up dengan new idea. Mesti. Macam saya guru inovasi. Bila kita ke luar negara, bila kita bertanding di luar negara, kita boleh tengok saya ada 112 negara semasa bertanding tu. Dan semuanya sama. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Bila sekolah menengah dan rendah ni, dia akan compete each other. Bila dia keluar dengan idea-idea inovasi, yang sesuatu yang kita rasa macam kita pun tak jangka. Kita pun tak tahu. Sebab tu, KSSM, kelebihan dan kebaikannya adalah kita memang nak murid-murid kita menjana idea. Untuk apa? Untuk di masa akan datang untuk bersaing. Betul. Dalam dunia global. Bagi tepuk tangan kepada cikgu. Okey. Saya nak awak faham ni sebab ini semua teknik. Betul. Ini semua teknik. Kalau you buat produk, kalau you buat folio, kalau you buat kertas 3 tu tanpa tujuan, ataupun tidak mengkaji apa-apa. Berdasarkan diri kamu, idea kamu sahaja. Dia tidak meluas dan pasaran tu mungkin tidak akan boleh pergi lebih jauh. Macam tu. Sebab tu level sekarang ni memang tinggi. Faham. Seterusnya cikgu nak tanya, Risa lah. Soalan yang sama. Saya nak tanya Risa, sama ke tidak jawapan dengan Razana tadi? Masih di soalan yang sama, cikgu? Yes, masih lagi soalan yang sama. Silakan Risa. Jawapan saya more to maksud. Boleh, silakan. Teruskan. Cikgu, boleh. Seni kontemporari adalah trend artistik yang dibina daripada postmodernisme dengan menyampaikan ekspresi dan teknik artistik yang inovatif. Kalau seni tradisional pula, dia adalah seni yang berkaitan dengan tradisi budaya, adat, istiadat dan kepercayaan agama. Yes, very good. Walaupun nampak Akmal, jawapan berbeza. Yes. Kan? Penerangan berbeza, tapi tepat. Kedua-duanya tepat. Sebab apa? Kedua-duanya membuat research. Yes, research, kajian. Macam Risa, saya nampak dia lebih kepada aliran. Penerangannya lebih kepada aliran berbanding Razana tadi. Tapi kedua-duanya tepat. So kita boleh nampak kemahiran berfikir aras tinggi. So bila murid kita lepaskan, kita suruh murid kita buat kajian, sebenarnya murid kita boleh. Boleh menjawab dengan baik. Sebab itu, bila kamu menghasilkan folio untuk kertas 3, itu yang kamu kena tulis. Itu yang kamu kena buat catatan. Itu yang membezakan hasil kerja kamu dengan hasil kerja yang lain-lain. Itu yang meningkatkan nilai hasil kerja kamu, hasil karya kamu. Macam tu.
So sekarang ni ada masa lagi ke? Ada cikgu. Berapa minit lagi? Kita ada lagi insyaAllah 3 hari. Tak ada. Ada lagi berapa minit lagi, cikgu? Kita nak terus ke soalan contoh 20. Okey. Jika anda terpilih untuk menyertai pameran reka bentuk dalaman, apakah konsep yang akan diketengahkan? Soalan ni best, cikgu. Ya, soalan ni best. Okey, saya nak tanya Teja. Jom kita dengar. Kita dengar apa jawapan Teja. Kalau saya akan mempertengahkan konsep contemporary plus minimalist. Gabungan. Okey, boleh, tak ada masalah. Since contemporary ni dia macam ikut trend semasa, barang akan lebih mudah dicari dan kalau minimalist dia nampak simple tapi akan menarik perhatian ramai orang. Okey. So kalau Teja nak buat rekaan dalaman ni, Teja nak buat di mana? Sama ada restoran ke, rumah kediaman ke, hotel ke, kat mana? Sebenarnya rumah lah, dekat dalam rumah, dekat ruang tamu tu. Okey. So taste dia tu lebih ke arah itu. Ya, jadi sebabkan itu juga Teja akan tunjuk rumah dia sekarang macam mana. Teja? Tak ada. Itu rumah impian Teja. Okey. Kita teruskan. Okey, saya nak tanya Yuan. Yuan. Pandangan awak pula macam mana? Macam mana Yuan? Saya nak ambil konsep Scandinavian. Wow. Cantik. Okay. Alright. Kenapa tu? Sebab dia nampak simple, ringkas dan dia pun juga minimalis. Betul. Saya ambil dia sebab saya suka macam dekat IKEA. Tahu tak IKEA? Design. Mereka design tu, wah, cantik. So, saya nak gunakan design macam tu letak dalam rumah saya. So, saya ambil macam tu. Okey. Ini mesti selalu pergi IKEA tu. Kalau tak lockdown ni mesti dia orang dah pergi tadi. Ya, jadi kalau nak jumpa Yuan, pergi IKEA. Yuan ada kat situ setiap hari. Okey, jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu di atas orang kata ilmu yang cikgu kongsikan kepada kami semua. Saya pasti anak-anak cikgu ni akan berjaya dan bukan saja anak-anak cikgu, anda juga menyaksikan kami di Road to Success SPM 2021 insya-Allah. Baik, jadi kita sampai di sini saja. Selepas ini kita akan ada subjek bahasa Mandarin pula. Anda semua jangan ke mana. Terima kasih banyak. Saya Ahmad Nazri. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Lambai semua. Bye. Didik TV KPM